والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Berkhidmatlah kepada penuntut dan salik ke jalan Allah kerana kami. Kamu adalah orang yang lalai tentang apa yang dilakukan oleh para ahli sufi itu. Kamu telah sambungkan cahaya dengan kegelapan, dengan menyusahkan jiwa kamu yang menjadi musuh kamu. Kamu selalu merelakan para isteri kamu dengan memurkakan Tuhan kamu. Memang ramai manusia yang mengutamakan para isteri mereka dan anak-anak mereka daripada merelakan Tuhan Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kala pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ialah untuk sama-sama berkhidmat kepada orang yang berada pada jalan Allah. Berkhidmat dengan orang yang berada pada jalan Allah itu akan menjadikan seseorang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebut, kamu ni banyak kena tipu oleh anak bini kamu. Ditipu oleh anak bini kamu sehingga kamu tak dapat kebaikan daripada Tuhan. Cerita kena tipu anak bini, anak isteri, ditipu pasangan. Kalau kita buka Al-Quran, terdapati banyak ayat yang menerangkan tentang perkara tersebut. Misalnya kita baca dalam suratul Munafiqun pada ayat yang ke-9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada ingat Allah. Kalau ia berlaku pada kamu, maka kamu menjadi orang yang rugi. Kita baca dalam surah Taghabun ayat 14 dan 15. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wahai orang beriman, sebahagian isteri kamu, sebahagian anak kamu musuh kamu. Maka hati-hati dengan mereka. Fahdharuhum. Dan kalau sekiranya engkau memaafkan mereka, mengampuni mereka, memohon ampun untuk mereka, Allah itu pengampun lagi maha penyayang. Apa sebab turun ayat ini? Ada sebahagian lelaki, mereka nak berhijrah ke Madinah. Isteri mereka kata, janganlah. Duduk sini dah. Kenapa nak hijrah negara orang? Kita kan dah senang sini. Kita kan dah okey sini. Kita pun tak ada apa-apa masalah nak hijrah apa. Waktu perintah hijrah, anak pun cakap, abah sinilah seronok abah. Sini nak main tu, nak main ni. Maka si ayah ini pun dengar cakap bini dia. Dengar cakap anak-anak dia. Lalu negara Madinah terus menjadi makmur. Sehinggalah pembukaan kota Mekah. Lalu si suami baru fikir nak berhijrah. Waktu mana dia berhijrah, maka dia dapati orang yang dulu bersama dah alim, dah pandai. Maka dia mula rasa marah. Inilah sebab aku ikut isteri aku. Aku ikut anak-anak aku sampai aku jadi macam ni. Sedangkan orang yang bersama dengan dia dulu, sama-sama masuk Islam, dan lebih awal berhijrah, sudah mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sudah mengaji lama dengan Rasulullah, belajar. Macam-macam ayat dah dihafal. Macam-macam hukum dah difaham. Macam-macam kemuliaan dah mereka peroleh. Yang ni lambat hijrah ni. Bila dah hijrah, dia nampak geng-geng dia semua ke depan dalam ibadat. Dia pun nyesal. Kenapalah aku bodoh sangat ikut bini aku.
maka dia berazam nak pukul bini dia. Ni bini aku ni punya cerita ni, anak-anak ni nak hukum. Maka Allah turunkan ayat ini. Kalau kamu maafkan mereka, kamu lupakan kesalahan mereka, mohon ampun pada Allah untuk mereka, Allah itu pengampun dan penyayang. Allah tak suruh kita untuk hukum orang, tapi ambil pelajaran daripada kesilapan kita. Bahawa anak isteri kita ni boleh jadi sebab kita terhalang daripada mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab anak isteri lah punca mungkin kita putus silaturahim. Kerana isteri kita lah punca kita berbalah dengan jiran sebelah. Atau berbalah dengan adik-beradik kita. Walau itu silaturahim tu agung. Seorang isteri dia kena faham silaturahim tu besar. Dia tak patut menjadi penyebab terputusnya silaturahim antara suaminya dengan adik-beradik dia. Suaminya dengan anak-anak buah dia. Kerana pemutus silaturahim tak masuk syurga. Tapi dia ikut sangat isteri sampai ada waktu tertentu, jomlah saya nak tengok adik-beradik saya. Jangan bang, kita nak gelang kawi. Jadual kita kan dah penuh. Tak apa, minggu depan tak boleh bang. Sebab kita nak pergi Bali. Akan datang saya nak pergi. Tak boleh bang, kita kan dah booking Bandung. Semua benda program dah bini dah susut. Dia lupa silaturahimnya, maka terputus silaturahim. Maka dia berdosa. Kebanyakan keadaan di mana para isteri, para anak-anak menjadi sebab kepada penderhakaan pada Allah. Ada 3 benda yang menghalang kita daripada ingat Allah dengan sempurna. Isteri, anak, harta. 3. Baik, kenapa kita sebut isteri, kenapa tak sebut suami? Kita bercakap tentang seorang pemimpin yang bernama suami. Sebab sebelum, bila kita cerita tentang contoh negara ni, bila kena pandemik, kita tak suruh rakyat berubah. Pemimpin tu kena berubah. Tu kita ubah pemimpin, kita tak ubah rakyat. Rakyat macam tu, rakyat sama lepak, tarik dalam Facebook, marah orang. Itu mentaliti setengah rakyat. Apa pun masalah, tuan-tuan akan ubah pemimpin. Ekonomi masalah. Walaupun yang malasnya kita, pemimpin. Pandemik merebak, walau yang masalahnya kita, ubah pemimpin. Apa pun berlaku, kita akan cerita pemimpin. Anak kita tak cerdik, pemimpin. Cikgu tak pandai ngajar, pemimpin. Cikgu kata, ini menteri tak pandai. Menteri kena pecat. Kalau prestasi anak-anak kita merudum, maka menteri kena pecat. Begitu, ya, begitu peraturan. Peraturannya bila berlaku masalah, orang akan tengok pemimpin. Baik, dalam keluarga, pemimpin itu lelaki. Kita lelaki. Suami. Maka kalau berlaku maksiat dalam keluarga, suami dulu dipertanggungjawabkan. Walaupun sebabnya isteri ataupun anak. Yang kamu itu pengaruh kenapa? Sebab itu kalau kita belajar dalam bab kafarah. Seorang bersetubuh di siang Ramadan. Apa hukumnya? Bersetubuh di siang Ramadan dengan sengaja dalam keadaan dia berpuasa. Dia kena kafarah uzma, kafarah besar. Sama ada dia kena merdekakan hamba. Secara betul-betul ni merdeka. Okey, tak boleh merdeka hamba, tak ada hamba. Maka apa yang perlu dia buat? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sehari tinggal, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tinggal 2 hari kerana sebab dia setubuh, jadi 4 bulan berturut-turut. Kerana setiap hari tu kafarahnya lain. Tapi kalau satu hari tu diulang banyak kali, tetap kafarah satu. Sebab dia nilai hari. Kalau seorang tu membatalkan puasa dengan bersetubuh dengan isterinya, secara sengaja dan tahu dan sedar, bukan dalam keadaan gila ke, keadaan tak ingat atau lupa, bukan dalam keadaan dibenarkan dia buka puasa kerana sakit atau musafir. Dia memang kita katakan wajib puasa. Lalu dia pun melanggar pantang ini. Kafarahnya ialah 2 bulan puasa. Merdeka hamba secara turutan. Hamba tak ada, puasa 2 bulan turut-turut. Puasa tak mampu sebab sakit. Tak boleh misalnya, tak boleh lapar, gastrik. Maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini secara tertib. Baik, tapi masalah saya Ustaz, bukan saya nak, bini saya nak. Dia paksa saya. Dia yang paksa saya. Kalau tak, minta cerai. Oh, suami pun takut. Suami pun ikut. Yang kena kafarah siapa? Suami. Isteri kena tak? Isteri takkan kena kafarah. Walaupun penyebabnya isteri, pendorongnya isteri, penggodanya isteri, isteri tidak diletakkan tanggungjawab membayar kafarah. Suami.
Ustaz, isteri saya yang teruk, saya balik, saya nak rotang dia 60 kali. Apa saya kena puasa 2 bulan ni? Tak, itu salah kamu. Kamu ketua. Kamu perlu jadi lelaki sebenar, bukan dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak akan masuk syurga lelaki dayus. Dia tak ada perempuan dayus lah. Kita lelaki dayus. Sebab tu Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita, suami kita ni suami. Kita ada tanggungjawab besar. Allah sebut dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Siapa diri kamu ni? Hei suami, kamu pemimpin keluarga. Jangan kita takut pada isteri untuk buat taat pada Allah. Jangan beri alasan isteri untuk lambat melakukan perintah Allah. Maka kalau begitu, kita bukan lelaki sejati. Kita bukanlah orang yang benar-benar bertanggungjawab di dalam, kita katakan, perintah Allah SWT. Sebab itu Allah sebut dalam Quran dan saya kata dalam banyak ayat. Isteri, anak-anak boleh menyebabkan kita langgar perintah Allah. Dalam hadis Nabi kata apa? Al-waladu majbanatun mabkhalatun. Anaklah penyebab kamu jadi bakhil, kedekut. Dan menyebabkan kamu penakut. Nak pergi perang fisabilillah, takut anak ditinggalkan. Ada orang tak nak pergi kuliah sebab nak main dengan anak-anak saya. Saya suka main dengan anak saya. Bawa sikit pada anak cucu. Cucu tak boleh, itu tak pergi masjid, tak pergi surau, tak dengar kuliah. Sibuk dengan cucu dia. Dia kena fitnah. Nanti dia mati dalam kubur, cucu dia tak datang. Anak dia pun tak pandang. Anak dia pandang harta dia. Tetap jangan menjadi orang yang bodoh. Ingat, harta benda anak pinak. Dia boleh menyebabkan perintah-perintah Allah terabai. Atau tak diberi keutamaan. Sebab tu kita tengok alasan orang sebab apa, Ustaz? Orang rumah Ustaz dia nak keluar. Habis masa belajar tu pun nak keluar, kenapa? Kata, jomlah datang kuliah maghrib. Taklah surau, taklah situ, sini. Tak boleh Ustaz, orang rumah ajak kita beli langsir. Orang rumah ajak kita beli pinggan mangkuk. Tak boleh ubah ke jadual? Tak boleh Ustaz. Main besar ni Ustaz, bosku. Main besar. Main besar kalau dia kata Ustaz, nanti dia punya muncung boleh sangkut timba Ustaz. Jauh dia punya muncung. Kata ini orang suami yang lemah. Kita kan setting jadual. Tak boleh, ni masa Ustaz abang kuliah. Masa dia nak pergi. Awak nak beli pinggang ke, dengan kedai-kedai pinggang abang beli kan, tak ada hal. Ni waktu abang nak solat, waktu abang membersihkan diri untuk mengasah kepimpinan yang sebenar. Tetapi kalau suami beralasan isteri dan anak dan mentaati Allah, maka teruk suami ni, teruk. Berpenyakit, lemah. Suami yang lembab, yang tak faham kesan daripada perbuatannya. Sebab itu akhirnya isteri dan anak-anaknya menderhakai dia. Bukan derhaka sebab dia tak dengar kata bini dia, derhaka kerana dia tak dengar kata Tuhan dia. Tetapi bila kita tak dengar kata Tuhan kita, maka Allah jadikan semua yang kita sayang musuh kita. Itu orang sayang anak dengan lupakan perintah Allah. Akhirnya dengan mudah anak dia derhaka pada dia. Dengan mudah isterinya tinggalkan dia. Bukan bermaksud kalau macam tu Ustaz, saya tak nak berbini Ustaz. Susah ni bini ni. Tak, awak tak berbini pun belum tentu datang kuliah juga, sama juga. Saya tak naklah ada anak-anak ni macam ganggu ibadat. Awak tak ada anak pun tak datang ngaji juga. Dia bukan masalah ada isteri tak ada isteri. Masalah bagaimana kita menguruskannya. Ada seorang lelaki. Tetapi bila dia takut fitnah isteri dan anak, dia pun tak nak kahwin. Bukan dia berdoa kepada Allah. Dia kata, Allahumma inni a'udzubika minal fitnah. Ataupun minal fitan. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada fitnah. Maksudnya ialah isteri dan anak. Fitnah. Tak nak anak, tak nak isteri. Lalu ketika mana dia doa, dia didengari oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Abdullah bin Umar dengar, maka Abdullah bin Umar pun perdengarkan kepadanya doa yang lain. Dia kata apa? Allahumma inni a'udzubika minadh-dhafatati. Allahumma inni a'udzubika minadh-dhafatati. Lalu dia pun tegur pada yang doa tadi. Atuhibbu an alla yarzuqakallahu malan wa walada? Ayyukum ista'aza minal fitan falyasta'iz min mudillatiha. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lemahnya pengurusan. Lemahnya akal dan jahil akal aku tentang pengurusannya.
Di isunya ialah macam mana kita nak urus anak dan isteri kita. Bukan kita doa biar tak ada anak, tak ada isteri. Jangan. Kerana dia punya masalahnya lagi teruk. Kita minta, ya Allah, aku berlindung padamu daripada lemah menguruskan isteri dan anak. Kita macam nak gerak subuh pun malas. Lemah. Padahal gerak je. Siang dia ustaz, gini. Apa pula siang? Gerak je. Dia bangun tu. Gerak. Suruh dia ngaji, nangis. Siang lah tengok dia nangis. Suruh je ngaji, tak ada apa pun. Suruh dia ngaji. Nak suruh solat duha, saksian dia. Tadi baru suruh solat duha pula macam berat. Main game 2 jam tak apa ni. Dia panjat tangga, turun tangga. Ada kat 20 kali. Kita tak rasa kesian. Suruh solat duha macam kesian pula. Pada 2 rakaat. Tu pun macam kereta api laju Tokyo. Laju. Tapi nak suruh tu, tak terkeluar. Nak suruh isteri kita buat benda ni, buat benda tu, tak terkeluar. Tetapi ini masalah lemah cara urus kita. Yang disebut sebagai dafatati. Dafatah. Sebab itu kita berlindung, ya Allah, aku berlindung padamu daripada dafatah. Daripada lemahnya akalku, lemah pengurusanku. Kata Abdullah bin Umar, seorang bila berdoa, jangan doa tak nak anak, tak nak isteri. Bukan itu cara dia. Bila Allah mencela orang yang terpengaruh dengan tipu daya, terpengaruh dengan isteri dan anak, bukan maksud jangan beristeri, jangan beranak. Sebab isteri dan anak ini juga pembantu agama kita kalau kita pandai urus. Sebab itu kata Nabi SAW, man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatril baqi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, kata baginda SAW, orang yang Allah bagi dia rezeki yang orang yang Allah berikan padanya isteri solihah, sebenarnya ia membantu separuh agamanya. Maka tinggal separuh lagi untuk dijaga. Contoh kalau kita dapat isteri yang solihah, separuh agama kita selamat. Selamat separuh, ya. Mudah dan ringan. Bayangkan agama kita diselamatkan oleh Allah kerana ada isteri. Demikian juga anak. Nabi kata, awaladin salihin yad'unahu, atau anak salih yang mendoakannya bila dia mati. Menjadikan kita masih kekal ada orang yang doakan kita secara konsisten. Anak-anak. Bila kawan-kawan ni tak boleh harap sangat. Dia ada kesibukan dia. Anak kita. Anak kita lah aset kita. Dalam mendoakan kita. Dan secara logiknya, yang paling banyak ziarah kubur kita nanti kalau kita mati, anak kita lah. Macam hari ni kita ziarah kubur ayah kita. Bukan cucu. Saya tak dengar cucu yang ziarah kubur atuk, melainkan sekali-sekala mungkin. Tapi biasa kita dengar secara rutin anak-anak ziarah kubur ayah dia. Apatah lagi doakan. Biasa secara rutin. Maka anak-anak punca kebaikan yang tak akan putus. Tapi yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, bila anak-anak ini, anak dan isteri punca kita putuskan silaturahim, punca berlakunya perbalahan, punca kita sombong dan takabur, punca kita bakhil, punca kita malas. Malah untuk mentaati Allah kerana anak isteri ni. Jangan. Ada seorang ulama, namanya Haywah. Dia Allah Ta'ala, seorang tabi'in. Dia saja nak uji bini dia. Pada malam, dia ni orang rajin qiyamul lail. Rajin qiyam. Pada malam hari, pada malam perkahwinan, ini malam pertama ni, dia orang pakai solat sunat. Kemudian dia tidur dengan isteri dia. Tidur. Dan dia sengaja tak nak bangun. Bini kata, bangun. Dia buat tak bangun, walau dia sedar. Isteri dia ni tuan-tuan punya solihah, bukan gerak subuh, gerak qiyamul lail. Oh, tuan-tuan kalau dapat isteri gerak qiyamul lail power ni. Ni subuh pun tak gerak. Ini bagi suami masalah bangun-pagi lah. Kalau kita ikut dari seluruh hierarki rumah tangga, nak tengok siapa yang paling hebat dalam rumah tangga tu, siapa paling bangun awal subuh. Kalau tuan-tuan dalam rumah tangga, tuan-tuan, isteri, suami, anak-anak, yang paling awal bangun subuh, dia lah orang paling hebat. Kita boleh tahu. Kalau isteri yang bangun awal, memang isteri ni hebat. Kalau suami yang bangun awal, suami hebat. Kalau anak dia bangun awal, anak dia lebih hebat. Abad subuh. Ini kehebatan, kita katakan, dalam keluarga. Jadi bila kita kembali pada kisah sahabat ulama tadi, waktu mana dia tidur dan isterinya gerak dia, maka dia tak bangun. Dia pura-pura macam tak sedar.
Lalu isterinya berkata, wahai suamiku, apakah kamu telah diperdayakan oleh aku? Apakah kamu ni sudah pun iman kamu terdejas kerana berkahwin dengan aku? Isteri dia macam marah. Adakah kerana aku kamu jadi payah bangun ni? Ni isteri dia gerak qiyamul lail. Akhirnya Ahmad ni pun bangun. Dia saja nak uji isteri dia, isterinya test. Lepas test, lepas ujian, seorang yang solehah. Bayangkan kalau kita dapat isteri yang, bang bangun subuh bang. Masya Allah, hebat. Bang bangun qiyam. Bang bangun bang, kita nak puasa sunat. Sahur. Bukankah agama kita terpelihara? Kita bangun, bini kita dah siapkan sahur. Kita puasa, isteri kita dah siapkan hidangan yang kita suka. Bukan dia tolong ajar anak kita mengaji Quran. Ya, agama kita. Ini kau dapat isteri yang baik. Sehingga kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini hiasan. Perkara yang disukai oleh manusia, sebaik-baiknya ialah isteri solihah. Tapi kita bukan nak bercakap tentang isteri solihah. Kita nak bercakap tentang isteri dan anak-anak yang gagal menjadikan kita banyak ingat Allah. Bukan kerana kejahatan mereka, tapi kerana lemah pengurusan kita. Jadi kita kena belajarlah seni rumah tangga ni, macam mana kita suami nak betulkan isteri kita, nak betulkan anak-anak kita. Sebab kita ketua keluarga. Yang dicelanya kita, yang ditanya oleh Allah kita, lebih daripada ditanya mereka. Itu kita kena belajarlah bagaimana tanggungjawab rumah tangga yang sebenar. Macam mana nak jadi isteri dan anak aset akhirat kita. Bukan penyempurna amalan akhirat kita. Jangan menjadikan mereka alasan akhirat kita. Bila nak buat perkara-perkara akhirat, alasan isteri. Anak, tak boleh ustaz, isteri saya marah. Tak boleh, anak saya ni nak pergi sana, nak pergi sini. Awak ni tak pandai urus masa ke? Awak ni tak pandai nak urus macam mana? Oh, tak boleh. Isteri saya dah nak, macam terpaksa. Akhirnya lihat dia rugi akhirat kelak. Tentu dia mati, isteri dia kahwin lain. Dia mati, anak dia pun sibuk ke arah lain. Habis apa yang dia ada? Jangan jadi suami yang kita katakan bermasalah seumpama ini. Kemudian kata Syekh lagi, bila beliau menyatakan, celaka engkau, kefanakan dunia menjadikan kamu tamak. Dunia ni fana binasa tapi kamu tamak. Umpama kamu seperti makan gelas pecah. Tak sedar gelas sudah pecah, kita pun minum air gelas yang pecah, akhirnya pecah kaca tadi masuk dalam mulut. Lalu merobek-robekkan usus kita. Begitulah perumpamaan dunia dan syahwatnya. Bila kita biarkan syahwat menguasai kita, maka ketika itu, tuan-tuan sekalian, hancur binasalah kita. Sebab itu kita mesti letak persiapan dan persediaan bagaimana melawan hawa nafsu kita. Bila Abdullah bin Umar, seorang bertanya dan meminta pandangan untuk dia pergi berjihad. Dia kata, ibda' binafsika fajahidha, wabda' binafsika faghzuha. Mulakan dengan diri kamu, lawan diri kamu. Mulakan dengan diri kamu, perangilah diri kamu. Kita nak lawan hawa nafsu kita dulu. Sebab ternyata bila kita ikut hawa nafsu, maka kita binasa. Adam AS, sekali je ikut hawa nafsu dia, sekali. Waktu dipujuk rayu untuk dia makan buah larangan, itu pun niat dia baik. Niat dia nak jadi malaikat. Niat dia nak kekal di sisi Tuhan. Tapi apa pun kalau namanya nafsu, apa pun niat, dia tidak akan menjadikan nafsu itu baik. Bila nafsu itu terlarang. Sebab itu dalam Islam, kaedah menyatakan, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Kalau cara tu salah, jangan katalah saya guna cara ni untuk dekat dengan Allah. Salah atau tak salah? Dan kamu takkan dekat dengan Allah. Ni musyrikin Mekah, mereka sembah berhala, mereka kata ini untuk cara mendekatkan diri pada Allah. Dia tak akan dekatkan, bukan Allah murka. Sebab itu kalau kita nak benda-benda yang mendekatkan diri kita pada Allah dengan apa yang disebut oleh sunnah Nabi, yang tu yang mendekatkan kita pada Allah. Bukan kita reka sendiri. Lalu kita kata, ini mendekatkan kami pada Allah. Jangan. Takut lebih menjauhkan. Sebab itu kita perlu dengar huraian ulama'-ulama' yang muktabar tentang suatu amalan yang boleh bawa kita dekat dengan Allah atau tidak. Jangan guna hawa nafsu sendiri. Akhirnya ada orang bersufi yang sesat, tarikat sesat, terus tak nak sembahyang, tak nak puasa, hanya menyangka dia dah dekat dengan Allah.
Rupa-rupanya dia dekat dengan neraka. Dia dekat dengan murka Allah. Bukan kasih sayang. Kalau kita cerita Adam tadi, Adam dia dengar sekali je hawa nafsu dia. Sebab dia cantik. Nak jadi malaikat, nak kekal dalam syurga untuk dekat dengan Tuhan. Bukan sebab untuk nak makan buah dalam syurga. Maka Adam digoda melalui isterinya Hawa. Saya kata Rasulullah, kalau tidak kerana Hawa, saya lelaki ni jadi baik. Kalau tidak kerana Hawa, kerana sebab kecenderungan tadi menyebabkan ramai isteri yang mengkhianati suami dia. Sebab apa? Bukan maksud sebab Hawa ni dia lah penyebab segala-galanya, bukan. Allah jadikan fitrah wanita ni dia mendesak. Bagi isteri pula, dia kena tahu cara menangani desakan. Desaknya kuat. Kalau dia kata, bang, potong rumput, siap. Dia petas best sampai lusa, potong rumput, itu pening-pening. Realiti begitu. Kalau dia kata, dia nak benda tu, nak nasi lemak, nasi lemak, dia zikir, siapa dapat nasi lemak. Fitrah dia begitu. Wanita bila dia meminta, dia ada suatu, kita katakan, kuasa desakan yang kuat. Dia desak kita. Bukan salah dia, kerana fitrahnya begitu. Salah kita yang menguruskan dia. Kita perlu ajar dia. Kita perlu didik dia. Kita perlu beritahu dia. Benda ni baik, benda ni tak baik. Kita perlu tegas dalam hal tertentu. Disiplin pada hal tertentu. Sebab itu bila baik suami, baiklah isteri dia. Kerana Islam membenarkan suami berkahwin dengan ahli kitab. Tapi tidak isteri berkahwin dengan ahli kitab. Tak boleh. Perempuan tak boleh berkahwin dengan ahli kitab. Lelaki boleh berkahwin dengan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab halul lakum. Dan wanita-wanita yang menjaga maruahnya di kalangan ahli kitab halal untuk dinikahi oleh lelaki kamu, oleh orang beriman. Halal. Ya halal. Itu nas daripada suratul Maidah, ayat yang ketiga. Orang Islam boleh berkahwin dengan ahli kitab. Dengan maksud dia akan didik ahli kitab sampai masuk Islam. Tapi orang perempuan, dia tak boleh berkahwin dengan ahli kitab. Sebab dia yang akan dibentuk sehingga mungkin dia keluar dari Islam. Itu bezanya. Itu Allah meletakkan tanggungjawab cerai di tangan suami, nafkah di tangan suami. Kenapa? Kamu pemimpin, kamu akan ditanya lebih. Kalau berlaku kesilapan pada isterimu, kesilapan pada kamu lebih dulu. Sebab itu kalau saya katakan, kalau kita tengok secara sistem politik, mana-mana negara maju, kalau berlaku apa-apa musibah negara, maka yang berkenaan letak jawatan, walau yang berkenaan tadi, bukanlah dia yang uruskan benda tu. Kereta api tergelincir, Menteri Pengangkutan pun letak jawatan. Padahal dah ada driver, dah ada kat situ, dia punya engineer dah ada di situ, dia punya manager dah ada kat situ, kesilapan kat situ. Tapi yang mengambil tanggungjawab Menteri Pengangkutan, tu letak jawatan. Kenapa? Kamu ketua. Begitu realiti yang faham. Dan demikian saya kata, kalau isteri kita bermasalah, anak kita bermasalah, kamu ketua. Jadi apa yang patut kamu buat untuk mengawal? Nafsu kamu kena jaga, nafsu kita. Dan nafsu mereka kita kena didik. Sebab itu bila kita cerita tentang Adam, sewaktu melalui Hawa syaitan masuk, lalu mendesak Adam AS, maka Adam tidak melihat desakan iblis, dia melihat desakan isterinya. Isterinya pula dengan desakan iblis, dengan racunan iblis. Akhirnya Adam terkeluar dari syurga. Adam cuma buat silap satu sekali tu je. Bayangkan silap sekali ikut hawa nafsu, tergelincir jauh dan tak boleh pulang. Bagaimana kita yang hari-hari tergelincir ni? Kalau tidak kerana rahmat Allah, nescaya kita tak mungkin akan kekal begini. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan biarkan. Oh tak apa Ustaz, saya memang dah banyak gelincir tapi okey balik. Jangan. Allah bagi peluang. Jangan sampai kita gelincir tak bangun-bangun. Kalau hari ni kita tergelincir buat maksiat, tak apa, saya taubat. Bimbang nanti kita tergelincir tak sempat taubat. Oleh sebab itu, lawanlah hawa nafsu kita. Didik hawa nafsu kita. Biar benar-benar dia patuh kepada perintah Allah, bukan patuh pada kehendak kita. Kehendak Allah, kehendak Rasul. Sebab itu kita nak belajar, lalu kita nak tahu tentang hukum. Wajib, haram, dosa, pahala dan sebagainya. Untuk kita jadikan hawa nafsu, kau ikut ni, ini skedul dia, ni jadual dia.
Ambil harta orang haram, jangan ambil. Walau nampak sedap. Kita tengok tuan-tuan mempelang orang ranum, lawa. Ni mempelang jenis apa ni? Ni panggil mempelang gajah. So, tapi tu orang punya jangan ambil. Mengidam ni tak mengidam. Isteri saya pun mengidam. Isteri dia kata, bang tak boleh ambil bang. Lepas tu kita tobat lah bang. Boleh juga ni. Jangan itu nafsu. Kalau nak minta lah. Minta, boleh tak saya nak mempelam ni? Isteri saya mengidam. Atau boleh tak saya nak beli? Boleh tak boleh. Ni mempelam ni keturunan kami je makan. Keturunan lain tak boleh makan. Okey lah. Kita pun pasrah. Sebab bukan rezeki kita. Ni bila kita ikut nafsu. Yang ni nafsu, ikut nafsu isteri. Yang ni ikut nafsu anak-anak. Akhirnya rosak kita keluarga kita. Jangan ikut nafsu kita dan jangan ikut nafsu isteri dan anak-anak kita pada perkara yang melanggar perintah Allah. Justru itu didik nafsu kita dulu. Didik segala hawa nafsu. Jangan tuan-tuan, jangan kita punya keinginan pada benda yang bukan hak kita. Ajar sabar. Itu yang dilakukan oleh para Nabi. Mereka terus bersabar. Dan kehendak-kehendak duniawi mereka. Sabar tak nak. Mereka bermujahadah. Dan kita dituntut juga buat perkara yang sama. Tak mujahadah daripada mengambil perkara yang haram. Itu comfort. Yang kedua, bermujahadah untuk tidak mengambil perkara yang melalaikan kita dengan Tuhan. Walaupun dia halal. Ni halal, main halal. Setengah hiburan tu halal. Tapi dilekakan kita daripada Allah. Sehingga kita, tuan-tuan, bila dengar lagu tu, lebih mencuit hati berbanding baca Quran. Apa nak buat ni? Kena tinggalkan lagu, baca Quran sampai dia mencuit hati kita. Oh, kalau kita dengar lagu, boleh nangis pun. Lagu raya. Lagu balik kampung je, balik kampung. Oh, nangis. Baca Quran tentang neraka, tak nangis. Oh, masalah. Kerana syahwat kamu tentang dunia terlalu kuat. Syahwat nak balik kampung lebih kuat daripada keimanan kamu untuk balik ke akhirat. Tentang kampung kita kat mana sebenarnya? Kalau cerita balik kampung, nangis. Allah, Ustaz, lama tak boleh balik kampung. Nak tengok pokok semeta, Ustaz. Semeta, manggis. Ustaz, Allah rindu balik kampung, Ustaz. Nak tengok apa? Nak tengok tu ayah itik. Ramai mana orang menangis hari ni sebab tak boleh balik kampung. Raya dah bertahun. Tapi mereka lupa kampung akhirat mereka. Takkan mereka rasa rindu untuk balik ke kampung akhirat? Balik ke negeri akhirat yang disediakan balasannya oleh Allah. Kita, tuan-tuan, rindu balik kampung. Padahal kampung tu tak ada apa dah. Tak banyak benda ada. Ramai dah orang tak kenal kita. Sebab yang kenal kita mati belaka, arwah belaka dah. Kambing lembu pun dah tak kenal kita. Sebab kambing yang kenal kita pun dah mati juga, arwah dah. Tinggal kambing baru-baru ni tak kenal kita ni. Artinya maksud saya ialah hal duniawi ni yang kita dulu kenal dah tak ada. Tempat kita mandi dulu dah kering. Pokok yang dulu berbuah dah tak berbuah sekarang. Kebun belakang rumah dah tak jadi kebun sekarang. Dah ada rumah orang. Kampung kita dah berubah. Jadi macam bandar juga. Tapi oleh kerana ingatan, Ustaz, saya memang teringat nak balik kampung juga. Nangis. Ini syahwat. Sampai dengar lagu balik kampung pun nangis. Tapi baca Quran. Baca tentang syurga tak nangis dia, tak rindu dia. Baca tentang neraka tak takut, tak gerung dia. Maknanya syahwat dunia kita kuat. Kuat sangat-sangat. Kata kita pun nak ubah. Yang saya katakan dalam mendidik hawa nafsu kita, kita tak nak ambil yang haram. Dan kita juga tidak mahu benda yang harus, yang lebih menguasai diri kita daripada benda yang utama, akhirat kita. Allah menyebut, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tuan-tuan simpan duit, suka tak suka. Tapi mana kita suka simpan di tempat yang cuma dapat untung dia 5% atau di tempat yang untungnya 700%. Mestilah 700%. Ya, itu simpanan akhirat. Tuan-tuan simpan kat tempat-tempat ni dia bagi pulangan 5% je. Atau paling banyak lah yang kita tahu 15%. 15%. Itu pun tuan-tuan sekalian tunggu setahun. Kalau tuan-tuan keluarkan tengah tahun tak dapat itu. Tapi simpanan di sisi Allah. Once kita simpan, kita dapat terus. Dia tak tunggu setahun. Tak ada. Sebahagian kita belanjakan, sedikit kita belanjakan pada jalan Allah, terus Allah bagi paling sikit 700 kali ganda. Sehingga lebih daripada itu. Bila pelaburan tadi sehingga naik sampai 700, 7,000 kali ganda. Bayangkan untungnya kita.
Yang ini kita nak didik nafsu kita. Sebab itu akhirnya simpan di sisi Allah lebih kita suka daripada simpan di sisi manusia. Begitu mujahadah kita, begitu cara kita bersabar, sehingga nanti kita akan rasa nikmat semua benda tu. Tahu nafsu ni perangai dia. Cara untuk baca dia mudah. Bila kita latih dia begitu selalu, dia pun seronok benda tu. Kita perlu sedikit latihan. Kita seronok. Kita dah latih bangun subuh, akhirnya seronok bangun subuh. Dan kita tak boleh. Bila dekat subuh je mesti terbangun kita walaupun jam lonceng tak bunyi. Sebab seronok. Sebab dah terlatih begitu. Kalau kita dah latih duha, sampai waktu kita duha senang. Dia macam gear automatik. Masuk sendiri. Begitu nafsu. Ia perlukan sedikit masa, sedikit sabar, sedikit kesungguhan dan sedikit pengetahuan kita tentangnya. Lalu kita didik. Maka dia jauh lebih mudah daripada seorang mendidik anjing. Kalau kita tahu kaya dia. Ada orang didik anjing sampai anjing tu boleh buat kerja manusia. Didik anjing, ini pakar bagian didik anjing. Latih anjing, tadrib al-kilab. Sehingga anjing tadi boleh buat itu, buat ini. Ya, nafsu ni sebenarnya payah dididik bila kita tak tahu cara dia. Tapi bila kita tahu caranya, akhirnya nafsu dididik dengan baik. Kita boleh bangun 2 pagi, 3 pagi. Kita mampu membelanjakan harta pada jalan Allah tanpa takut rasa fakir. Tanpa takut kita rugi, tak ada. Nafsu ni dididik beriman kepada Allah. Akhirnya kita menjadi orang yang bukan macam orang lain. Baca Qurannya seronok, zikirnya seronok, tolong orang seronok. Bila orang maki hamun kita sabar. Kita menelannya dengan penuh kenikmatan. Maksudnya kita rasa tak ada apa, saya okey. Tak adalah sampai kita tak tidur malam kerana satu kutukan orang pada kita. Kita okey. Kita dah tahu fitrahnya begitu. Sunnatullahnya begitu. Sebab itu usahalah kita menguruskan diri kita bermula dengan hawa nafsu kita. InsyaAllah kita akan boleh didik diri kita dan didik anak isteri kita. Jangan, kalau kita gagal mendidik hawa nafsu kita, akhirnya kita juga gagal mendidik hawa nafsu isteri dan anak-anak kita. Lalu anak-anak isteri dan anak-anak kita mempercepatkan kita dapat murka Allah dan mempercepatkan kita masuk dalam kehancuran dan kebinasaan. Ingat, didik nafsu kita, didik nafsu isteri dan anak-anak kita. Kita nak bawa semuanya dalam syurga, semua. Maka barulah kita menjadi pemimpin sebenar, lelaki yang sebenar, yang bertanggungjawab dalam memimpin dan memandu rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.